Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anda bersama saya Ustaz Hairul Anwar bin Sami'un daripada Sekolah Kebangsaan Muhammad Hir Johari. Okey, pada hari ini kita akan melihat satu tajuk daripada bab pendidikan Islam, iaitu tajuk sifat basar. Baik, seperti yang kita sedia maklum, sifat Allah SWT ni mempunyai 20 sifat yang wajib kita percaya. Dan salah satu daripada sifat itu adalah sifat basar, ataupun kita sebut maksud dia Allah SWT Maha melihat. Okey, apa yang akan kita belajar daripada tajuk ini? Okey, yang pertama kita akan melihat maksud. Apa yang disebutkan maksud sifat basar secara lebih detail lah. Yang kedua kita akan melihat, akan mengetahui apa dia dalil nakli. Bukti yang menunjukkan bahawa Allah SWT ini maha melihat. Yang ketiga, dalil akli. Tadi dalil nakli, dalil Al-Quran ataupun dalil hadis. Yang dalil akli ni pula berdasarkan akal kita. Allah SWT beri akal kepada kita supaya kita dapat berfikir apa yang dimaksudkan dengan basar. Apa yang kita sebut tadi, sifat basar Allah SWT boleh melihat ni, nak dikaitkan dengan akal kita. Bagaimana akal kita boleh berfikir tentang perkara itu. Dan seterusnya kita akan lihat kesan sekiranya kita beriman dengan sifat basar Allah SWT ni, apa kesan dia kepada kita. Baik, ini adalah 4 objektif yang akan kita belajar pada hari ini. Baik, yang pertama kita akan lihat maksud sifat basar. Okay, seperti yang kita lihat, Allah SWT ni maksud dia, Allah SWT Maha melihat setiap perkara, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi. Maksud dia, semua perkara yang nyata dan tersembunyi berada di dalam lingkungan penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT ni tidak memerlukan peralatan untuk melihat. Okey, maksud peralatan di sini, kalau kita macam manusia ataupun makhluk yang Allah SWT cipta ini, kita melihat menggunakan mata. Tanpa ada mata, kita tidak boleh melihat. Ini sangat-sangat berbeza dengan penglihatan Allah SWT, iaitu Allah SWT ni tidak memerlukan peralatan. Allah SWT tidak melihat dengan mata. Segala sifat Allah SWT ni tidak akan sama dengan sifat manusia. Maksud sifat ni, kita sebut manusia melihat, Allah juga melihat, tetapi penglihatan Allah SWT tidak sama dengan penglihatan manusia. Dan penglihatan Allah SWT ni tidak terbatas. Berbeza dengan penglihatan manusia, kita hanya boleh melihat apa perkara yang berada di hadapan kita sahaja. Perkara-perkara yang di belakang kita, perkara-perkara yang tersembunyi, kita tidak akan dapat lihat. Berbeza dengan penglihatan Allah SWT, Allah SWT boleh melihat apa-apa saja perkara, sama ada perkara yang nyata ataupun perkara yang tersembunyi. Itu yang kita sebut maksud sifat basar. Baik, seterusnya kita akan lihat dalil nakli. Okey, maksud dalil di sini adalah bukti. Apa bukti yang kita kata Allah SWT ini boleh melihat? Okey, untuk dalil kita boleh merujuk 2 sumber utama lah, iaitu Al-Quran dan juga hadis. Untuk tajuk ini kita akan rujuk kepada dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-18, surah ke-49. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu basirun bima ta'malun. Maksudnya, dan Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan. Allah SWT ini melihat segala apa yang kita kerjakan. Ini adalah dalil nakli yang terdapat dalam Al-Quran yang mengatakan bahawa Allah SWT ini Maha melihat. Dalil nakli, bukti yang menunjukkan bahawa Allah SWT ini Maha melihat. Baik, seterusnya, setelah kita lihat tadi dalil nakli yang membuktikan Allah SWT Maha melihat, seterusnya kita akan lihat dalil akli. Dalil akli ini adalah dalil akal ataupun bukti daripada akal kita. Tanpa merujuk kepada Al-Quran dan hadis, kita menggunakan akal kita untuk mengatakan bahawa Allah SWT itu bersifat basar. Baik, kita lihat apa dalil akli dia.
Allah SWT memiliki segala kesempurnaan dan juga kemuliaan. Allah SWT mempunyai segala kemuliaan dan juga kesempurnaan. Dan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Okey, jadi maksud dia dekat sini, Allah SWT itu memiliki kemuliaan dan juga kesempurnaan. Sangat mustahil bagi Allah mempunyai kekurangan. Okey, maksud dia dekat sini apa dia? Yang kita boleh simpulkan. Allah SWT menjadikan manusia itu boleh melihat. Sangat-sangat mustahil bagi Allah untuk tidak boleh melihat. Mustahil lah. Allah Ta'ala cipta manusia boleh melihat. Takkan Allah SWT yang cipta manusia boleh melihat ni tidak boleh melihat. Sangat-sangat mustahil. Sebab tu kita boleh berfikir secara logik. Allah SWT ni maha sempurna, maha memiliki kemuliaan, maha memiliki kesempurnaan. Sangat-sangat mustahil bagi Allah tidak boleh melihat. Ini dalil akal lah, bukti daripada akal kita yang mengatakan bahawa Allah SWT ini maha melihat. Baik, seterusnya. Okey, kita akan lihat seterusnya apa dia kesan. Sekiranya kita benar-benar yakin dengan sifat basar Allah SWT ni, apa dia akan kita dapat? Pertama, kita akan berusaha melipat gandakan usaha, melipat gandakan amalan kita. Solat fardu itu memang wajib lah. Sebenarnya kita boleh tambah dengan amalan solat-solat sunat kita, tambah amalan Al-Quran kita, tambah bacaan Al-Quran kita, tambah zikir kita, tambah sedekah kita, dan apa saja perkara-perkara yang baik kita akan lipat gandakan. Sebab apa? Sebab apa saja yang kita buat ni, perkara-perkara yang baik ni, Allah SWT akan lihat, Allah SWT akan nilai. Jadi kita akan sentiasa membuat perkara-perkara yang baik, sentiasa menambah amalan kita. Yang kedua, kita akan sentiasa berhati-hati dalam perbuatan kita. Sebab apa? Sebab keyakinan kita tadi. Keyakinan kita beriman dengan sifat basar Allah SWT ni, kita akan sentiasa berhati-hati dalam perbuatan kita. Terdetik dalam diri, dalam hati nak buat perkara-perkara yang tak baik, kita cepat-cepat tersedar. Sebab apa? Sebab Allah SWT melihat. Kita yakin benar-benar dengan sifat Allah SWT ni. Baik, seterusnya kita akan sentiasa memelihara akhlak kita. Sentiasa jaga akhlak kita. Akhlak dengan kawan-kawan, akhlak dengan guru, akhlak dengan ibu bapa, akhlak dengan masyarakat, akhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sentiasa mengawal diri kita, berada dalam lingkungan kawan-kawan yang baik, sentiasa menjaga diri, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh dan soleha. Sebab apa? Sebab keyakinan kita kepada sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, sekiranya semua manusia yakin benar-benar dengan sifat basar Allah SWT ni, akan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Iaitu apa dia? Iaitu tidak wujud lagi tidak wujud jenayah-jenayah, tidak wujud kes-kes zina, tidak wujud kes-kes rogol, tidak wujud kes-kes kecurian, tidak wujud kes-kes ragut, kes rompakan. Sebab apa? Sebab semua yakin dengan sifat basar Allah SWT. Sekiranya mereka melakukan perkara-perkara yang tidak baik ni, Allah Ta'ala akan lihat, Allah SWT akan nilai. Jadi takutlah. Jadi nak buat tak baik je rasa takut. Jadi akan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Baik, seterusnya, akhir sekali akan dirahmati oleh Allah SWT. Sekiranya kita buat perkara-perkara yang baik tadi, tambah amalan kita, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang negatif, akan insya-Allah akan mendapat rahmat daripada Allah SWT. Hidup kita ni kalau sentiasa dirahmati oleh Allah SWT, kita akan terhindar daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Baik, itu adalah kesan-kesan sekiranya kita benar-benar beriman kepada sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya harap semua jelas dengan penerangan sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semoga kita dapat semat dalam diri kita, dalam hati kita, dalam fikiran kita, dan kita terjemahkan dalam kita punya bentuk amalan kita. Sentiasa menjaga diri, menjaga amalan kita sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Sebab apa? Sebab kita yakin setiap perbuatan kita, setiap amalan kita yang kita buat akan dilihat oleh Allah SWT, akan dinilai oleh Allah SWT nanti di hari akhirat. Baik,
Rasanya itu saja penerangan berkenaan dengan sifat basar Allah SWT ini. Ada kesempatan kita akan berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.